Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati dan anak-anak dikasihi, pelajaran kita pada hari ini adalah lambaian Kaabah, iaitu bab mengenai haji dan umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97 yang bermaksud Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Kita lihat pengertian ataupun maksud haji dan umrah. Haji bermaksud mengunjungi tempat yang mulia dari segi bahasa. Dari segi bahasa adalah mengunjungi tempat yang mulia. Manakala dari segi istilah pula, mengunjungi Baitullahil Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Manakala umrah pula dari segi bahasa bermaksud ziarah ataupun visit lah, kan. Manakala pada istilah berarti menziarahi Baitullahil Haram juga kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa. Yang beza dengan haji adalah umrah ni boleh dilakukan pada bila-bila masa, manakala haji pada bulan-bulan tertentu, iaitu terutamanya pada bulan Zulhijjah. Baik. Bilakah haji difardukan? Haji difardukan pada tahun 6 Hijrah dan merupakan suatu kewajiban. Wajiblah kepada orang Islam yang cukup syarat dan berkemampuan. Nanti kita huraikan maksud berkemampuan. Baik, kemudian kita lihat hikmah haji. Apakah hikmah haji kepada umat Islam? Kepada individu dapat mensucikan jiwa daripada perkara-perkara maksiat. Jadi dapat membersihkan hati, menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita akan terhapus, akan hilang. Manakala dosa besar memerlukan kepada kita bertaubat kepada Allah. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa kita akan semakin meningkat. Melatih diri bersifat sabar bila kita pergi haji dengan orang yang tersangat ramai. Anggaran 2 hingga 3 juta, berbagai-bagai masalah dan kerenah memerlukan kita menyuburkan sifat sabar dalam diri kita. Melahirkan rasa kesyukuran atas nikmat kesihatan dan kekayaan. Allah beri kita nikmat sihat dan kaya, jadi kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan ibadah haji. Baik, kemudian hikmah terhadap masyarakat, dapat berkenalan dengan sesama umat Islam di seluruh dunia. Kita akan jumpa dengan umat Islam di seluruh dunia, iaitu orang putih, orang hitam, orang coklat, orang kelabu, anjing, semua adalah macam-macam rupa dan warna kulit. Kemudian kita lihat upah haji. Haji ni ibadat yang special di mana kita boleh mengupah jika kita tidak mampu melakukan, ataupun kepada ibu bapa kita ataupun saudara mara kita yang telah pergi meninggalkan kita, iaitu meninggal dunia lah. Jadi definisi upah haji ni melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain. Kita buat haji bagi pihak orang lain yang telah memenuhi syarat wajib hajinya. Ada syarat dia lah. Baik, beberapa syarat upah haji ni adalah orang itu telah pun mengerjakan ibadat haji untuk dirinya dengan sempurna. Orang nak ambil upah haji ni, dia sudah melakukan ibadat haji lah. Kalau kita belum haji lagi, tak boleh. Mengambil upah untuk seorang saja bagi satu musim haji. Dia ambil upah untuk satu orang saja. Tak boleh 2, 3, 4, tak boleh ya. Kemudian berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji, samalah, kena ihram di miqat. Dan sempurna syarat
untuk mengerjakan haji. Jadi dia berkemampuan untuk melakukan haji lah. Kemudian kita lihat cara menyempurnakan ibadat haji dan umrah. Baik, ibadat haji ini sebagaimana diberitahu tadi adalah wajib kepada setiap umat Islam yang berkemampuan. Kita tengok syarat-syarat wajib haji. Siapakah yang wajib melakukan ibadat haji? Yang pertama, orang Islam, sebagaimana kita yang mengucap 2 kalimah syahadah, wajib menunaikan fardu haji. Tidak wajib kepada bukan Islam, walau bagaimanapun mereka akan diseksa kerana tidak mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menunaikan ibadat-ibadat yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Yang kedua, baligh, iaitu sampai umur. Bagi lelaki telah bermimpi, keluar mani, dan bagi perempuan telah keluar darah haid. Kemudian merdeka, dia seorang yang bebas, merdeka, bukannya seorang hamba. Kemudian dia adalah orang berakal, seorang yang berfikiran siuman, bukan orang gila lah. Jadi dia wajib melakukan ibadat haji. Kemudian yang terakhir adalah berkemampuan. Tafsirannya sangat luas. Di antaranya ialah sihat tubuh badan, tidak ada sebarang penyakit yang menghalang dia pergi ke tanah suci Mekah. Cukup perbelanjaan pergi dan balik. Dia ada duit untuk tambang pergi dan tambang balik. Serta pembelanjaan ahli keluarga yang ditinggalkan di Malaysia ni. Dia ada duit untuk bekalan ahli keluarga yang ditinggalkan di Malaysia. Makan minum ahli keluarga yang ditinggalkan di Malaysia. Mempunyai kenderaan yang selamat untuk pergi dan balik, kan. Sekarang musim Covid ni, ibadat haji ditangguhkan kepada umat Islam di seluruh dunia, kecuali bagi warga negara Saudi dan warga negara asing yang berada di Arab Saudi. Baik, kemudian mempunyai kesempatan waktu untuk mengerjakan haji. Dia ada masa yang cukup lah untuk melakukan ibadat haji. Ada juga orang tak ada masa. Contoh pekerjaan dia tidak boleh ditinggalkan. Jadi dia tidak wajib lagi melakukan ibadat haji. Kemudian terjamin keselamatan diri, nyawa dan harta dalam perjalanan dan semasa mengerjakan haji. Jadi maksud dia aman lah. Ya, keadaan aman. Selamatlah diri dia, nyawa dia, harta dia ketika menunaikan ibadat haji itu. Kemudian bagi perempuan mesti mendapat izin daripada suami, bagi isteri, dan ditemani oleh mahram, ataupun tidak ada mahram ditemani oleh 2 orang perempuan. Baik, kita tengok rukun haji dan umrah, ya. Rukun haji dan umrah. Rukun haji, apa dia rukun haji ni, ya? Amalan yang mesti dilakukan dalam ibadat haji. Kalau tak buat salah satu, maka hajinya tidak sah. Sama sebagaimana rukun solat, iaitu 13 rukun solat. Jika salah satu tidak dilakukan, ibadat solat tidak sah. Baik, haji seorang tidak sah sekiranya dia tertinggal salah satu daripada rukun, dan dia wajib menunaikan haji sekali lagi atau menggantikannya pada tahun-tahun berikutnya. Jadi rukun haji ni ada 6 perkara. Semuanya dalam bentuk perbuatan kecuali niat lah, kan. 5 bentuk perbuatan dan 1 niat. Manakala rukun umrah merangkumi semua perkara rukun haji kecuali wukuf di Padang Arafah. Umrah ni tidak ada wukuf di Padang Arafah. Baik, kita tengok yang pertama, rukun haji, iaitu berniat menunaikan haji di miqat setelah memakai ihram. Miqat ni ada 2, ya. Miqat makani dan miqat zamani. Miqat tempat dan miqat masa. Niatnya adalah seperti berikut, iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala.
Yang bermaksud sahaja aku berniat menunaikan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Inilah yang bezakan dengan umrah, di mana umrah tidak ada wukuf ya. Wukuf ialah berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah selepas gelincir matahari. Apa dia gelincir matahari? Iaitu selepas waktu zuhur hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah, sehinggalah waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Baik, kemudian kenapa wukuf ni dijadikan rukun haji? Di antara asbabnya, di antara hikmahnya adalah mengingati tempat pertemuan semula di antara Nabi Adam AS dan Hawa, iaitu selepas Nabi Adam dan Hawa diperintahkan turun ke dunia, mereka mencari-cari di antara satu sama lain dan mereka dipertemukan di Padang Arafah. Baik, kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf. Apa maksud tawaf? Mengelilingi Baitullahil Haram sebanyak 7 pusingan kerana beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila niat tawaf tu adalah niat kerana Allah lah, jangan niat kerana nak cari kawan ke, niat nak berjalan-jalan ke, tak boleh ya, tidak sahlah tawaf. Jadi amalan ini sebenarnya adalah amalan para malaikat di Baitul Ma'mur, iaitu tempat tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi ibadat tawaf ini juga Allah fardukan kepada umat Islam di muka bumi, iaitu tawaf di Kaabah. Baik, jadi ini penting juga. Kita ada 4 jenis tawaf ya, iaitu tawaf kudum. Bukan kudum tangan, bukan ya. Tawaf kudum, Qaf dal mim, kudum ya, iaitu tawaf selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, selamat datang ke Makkah dan sunat dilakukan. Yang kedua, tawaf ifadah, iaitu tawaf rukun yang ditunaikan oleh jemaah haji. Tawaf tadilah kan. Kemudian tawaf wada', iaitu tawaf selamat tinggal, bye bye kan. Tawaf selamat tinggal, iaitu bila seorang itu hendak meninggalkan kota Makkah, hukumnya adalah wajib ya. Kemudian tawaf sunat, iaitu tawaf yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Baik, kita tengok pula syarat-syarat sah tawaf, iaitu suci badan daripada hadas dan najis. Bukan saja badan, suci tempat tawaf tu daripada hadas dan najis. Apa beza hadas dan najis? Hadas ni yang kita tidak nampak ya, seperti hadas kecil dan hadas besar. Manakala najis ni yang kita nampak lah. Kemudian syarat sah tawaf juga adalah menutup aurat. Bagi lelaki pusat sehingga lutut. Biasanya 2 helai kain kan. Ketika kita berihram, kita memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Kemudian bagi perempuan, seluruh badannya kecuali muka dan pergelangan tangan. Kemudian 7 kali pusingan dengan niat tawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada Hajarul Aswad kan. Sekarang ni dibuat tanda lampu hijau. Kemudian 7 pusingan, barulah selesai tawaf tersebut. Bermula dan berakhirnya di Hajarul Aswad tadilah, dan bersentang atau bersetentang dengannya, iaitu ditanda dengan lampu hijau. Bertawaf dengan cara mengirikan Kaabah ataupun dipanggil anti-clockwise ya, lawan arah jam. Tawaf dengan cara mengirikan Kaabah, kirilah kan.
tawaf di luar Kaabah dan di dalam masjid. Di Kaabah tu ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu pun adalah sebahagian daripada Kaabah. Kalau kamu nak shortcut, kamu lompat melalui Hijr Ismail, hukumnya tidak sah tawaf kamu, ya, kerana dikira tawaf di dalam Kaabah. Kemudian di dalam masjid, kalau tawaf di luar masjid pun tidak dikira sah tawaf tersebut. Mestilah tawaf di dalam Masjidil Haram. Kemudian rukun yang ke berapa dah? Rukun yang keempat. Rukun keempat adalah sa'i, iaitu berulang alik di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa dikira 2 kali, dan berikutnya lah sehingga 7 kali. Kemudian rukun yang kelima adalah bercukur. Maksud bercukur adalah bercukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kan, lelaki dan perempuan lah. Perempuan janganlah bercukur sampai botak kan. Perempuan cuma memadai 3 helai rambut. Bercukur dilakukan selepas sa'i bagi menamatkan ibadat haji. Selepas sa'i tu bercukurlah. Perempuan jangan terus bercukur di Bukit Marwah tu kan. Sebaik-baiknya pergilah balik ke hotel dulu, barulah menggunting 3 helai rambut. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Bermaksud melakukan rukun haji mengikut susunan. Mengikut sunan dia lah. Pertama tadi apa dia? Niat, wukuf, tawaf, sa'i, tertib kan. Kemudian manakala bercukur boleh dilakukan sebelum tawaf bagi mereka yang melakukan tahallul awal. Nanti kita belajar tahallul awal. Dia boleh bercukur dahulu sebelum pergi tawaf. Baik. Seorang dapat melakukan ibadat, sama ada ibadat wajib ataupun sunat, dengan mengikut susunannya kan. Kena ikut sunan lah, baru ibadat kita diterima. Bertujuan untuk mendidik umat Islam supaya berdisiplin dalam segala pekerjaan. Baik tuan-tuan dan anak-anak yang dikasihi, demikianlah kuliah kita pada kali ini. Kita akan sambung dengan wajib haji dan umrah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.